Jadi mana kata penting, macam suami isteri, mak ayah, dia kena kenal pasangan. Suami kenal isteri, isteri kenal suami. Kenal anak-anak, anak nombor satu macam mana, nombor dua macam mana, kenal. Dia bukan semua. Akan ada yang sentap-sentap ni, kita kena ingat. Kita yang sentap, yang dikatakan sentap sekarang ni, yang dikata cubaan satu dua, yang dikatakan sentap sekarang ni, pelajar-pelajar dikatakan sentap, kena tegur sentap. Bagi pelajar kena letak dalam diri, bersedia untuk ditegur. Seperti mana yang disebut dalam pepatah Cina. Saya tak cakap lah, saya cakap Melayu je lah. Dia kata, orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya, apa mikrofon ni? Kejap bunyi, kejap tak bunyi. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Jadi makna kata, kalau orang tegur ni satu kebaikan. Orang bukan maki, orang bukan caci, tapi orang tegur. Menegur untuk jadi lebih baik. Menegur untuk jadi lagi baik. Contohlah, macam kita belajar kan, bukan macam ni cara ni. Soalan pertama Ustaz, dia banyak soalan, tapi ini soalan pertama dia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kasih sayang? Adakah sama dengan cinta? Sebab mindset orang kita, bila kita sebut cinta dia, diorang fikir couple, diorang fikir awet, diorang fikir girlfriend. So, apakah, adakah kasih sayang dia sama dengan cinta? Apakah pandangan Ustaz? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Masih saya ucapkan kepada Tuan Pengetua, Puan Pengetua, itu juga GPK, begitu juga guru-guru penyelaras guru kanan mata pelajaran, guru-guru seterusnya, para pelajar, ibu bapa yang sedang hadir, para pelajar yang dikasihi sekalian. Bagi soalan yang pertama tentang sayang, tentang cinta, menurut pengacara majlis ni tadi, siapa nama? Azril. Azril kata tadi, kalau sebut dia sayang, sebut dia cinta, dia terbayang couple, dia terbayang awet. Saya tak adalah terbayang macam tu kan? Tapi mungkin lah pada pelajar mungkin terbayang macam tu lah. Tapi sebenarnya memang ada beza. Nampak macam sama, tapi sebenarnya ada beza antara sayang dan cinta. Sayang ni perasaan yang mendalam, kan, besar dalam, tetapi dia tidak sampai tahap untuk memiliki. Tapi cinta ni, dia perasaan sayang ada, suka ada, gembira ada, duka pun ada, cemburu, rasa marah, kecewa, sebab dia terasa ingin memiliki. Cinta ni dia nak memiliki. Tapi sayang ni sampai satu tahap, ada sayang ni, sayang terlalu sayang, sampaikan dia tidak nak memiliki ni, sebab dia rasa melepaskannya tu lebih baik daripada memiliki. Itu sayang. So maknanya kalau dalam konsep mak ayah, konsep mak ayah, mak ayah dia ada dua-dua, cinta dan sayang, dua-dua ada. Dia cintakan anak dia tu sampai satu tahap dia nak memiliki anak-anak. Dia memiliki tu, dia kawal, dia kontrol, dia suruh buat macam ni, jangan buat macam tu, dalam guideline yang dia bagi dalam kehidupan. Tapi sampai satu tahap cinta ni akan bertukar menjadi sayang. Apabila sampai satu tahap, anak dia dah mencapai satu tahap umur, ibu bapa terpaksa melepaskan anak itu pergi kepada satu tahap yang lain, berdikari. Jadi itu adalah merupakan sayang. Sayang.
Tetapi kalau kita bandingkan kasih sayang ibu bapa berbanding dengan manusia yang lain, ibu bapa dia sampai satu tahap dia boleh melakukan apa saja demi kebahagiaan anak-anaknya. Dan begitulah juga sebaliknya. Dan dalam bab guru-guru pun sama. Guru-guru ni dia sayangkan anak-anak muridnya sama. Dan dia yang penting kasih sayang dia tu nak diterjemahkan bukan dengan memiliki anak murid tu, tetapi dengan cara menterjemahkan, memastikan anak-anak ni dapat digilap sampailah menjadi seorang yang berjaya. Maknanya sayang dan cinta macam sama tapi tak sama. Kan? Sebab kata orang, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dirontakkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya dia, kalau kita perhatikan betul-betul, dia ada sedikit perbezaan. Dia nampak serupa tapi tak sama. Nampak sama tapi tak serupa. Dan macam adik-adik lah kan, dekat sekolah ni suka sangat kat seseorang tu, aku rasa aku dah jatuh cinta kat dia lah, dia kata kan. Nampak macam handsome, kawan-kawan kata tak handsome lah, itu bukan handsome, tu handsome kata. Tak berapa cantik, tak handsome sangat kata kan. Jadi dia daripada tu dia rasa tu jatuh cinta, dia rasa itulah cinta. Sampaikan dia menung kat rumah pun dah tak boleh nak study. Yang sebenarnya dia memang bangang pun tak boleh study kan? Memang dia tak belajar kan. Memang dia tak belajar, tapi dia bagi alasan lah. Dia bagi alasan. Tapi sebenar-benarnya kadang-kadang di peringkat umur macam ni kita keliru. Kita suka sesuatu, kita anggap tu cinta. Tak, belum lagi. Dia cinta ni sampai satu tahap dia merasakan, dan lebih indah lagi apabila cinta ni yang seorang lagi mempunyai perasaan yang sama. Macam itulah. Tapi tak perlulah diuraikan, sebab pada peringkat ini yang paling penting sekali, saya teringat ada satu lagu nasyid tu, dia kata cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Jadi adik-adik ambil yang ibu bapa, ambil yang kepada umat, dan ambil kepada kecemerlangan. Dapat kejayaan, kejar cita-cita dulu. Kejar cita-cita dulu. Jangan hampakan hasrat dan juga harapan kepada ibu bapa kita. Capai kejayaan dulu. Mungkin dengan kejayaan ini nanti barulah sesuai untuk kita buka hati kita untuk cinta. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ustaz, ada peribahasa yang menyatakan kalau sayangkan anak, jangan tenangkan. Apakah pandangan Ustaz terhadap peribahasa tersebut? Terima kasih atas soalan tu. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Ini peribahasa lama yang menyatakan tentang kita perlu menegur dan juga perlu menegur dan memperbetulkan anak-anak kita sekiranya dia buat salah. Maknanya ini merupakan satu pandangan untuk mengubah anak-anak dalam tempoh jangka masa panjang. Itu sebabnya kalau kita tengok mak kita pukul, sebab kita cakap, kenapa mak pukul? Sebab apa? Kenapa ayah pukul? Sebab tapi ada orang tu kena pukul ke mak ayah sampai mati. Sampai mati ke pukul. Dia mati tu pula, adakah tu maksudnya sayang sangat dia sampai mati? Adakah macam tu? Tak. Tapi yang kita kena faham, maksudnya kalau yang dia dari segi agama, dari segi agama, saya yakin pada agama yang lain pun ada memberikan guideline, iaitu apabila kita mendidik anak, memukul anak, mesti ada batasan dia. Tangan lu pukul. Maksud dia menekankan anak ni ada guideline, ada benda yang boleh dia buat, ada benda tak boleh buat. The do and the don'ts. Memukul, merotan sekadar untuk mendidik.
Itu kita kena faham. Sekadar untuk mendidik. Pukul merotan sekadar boleh, bukannya lepas geram. Ada setengah ibu bapa terlampau geram dengan anak, dia rotan tak sedar, akhirnya anak tu meninggal dunia. Sebab terlampau agresif, terlampau geram. Sedangkan mendidik ni niatnya untuk mengajar. Itu sebabnya kita kena dengar. Macam cikgu marah. Kenapa cikgu marah? Kenapa cikgu marah? Sayang ni, sebab tu cikgu saya kata tadi, sayang yang cikgu berikan kepada kita sebab nak ubah kita jadi manusia lagi baik. Ibarat kata orang dulu-dulu, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Jadi makna kata, bila ada petua-petua, ada pesanan cikgu, tolong dengar. Ada yang mak ayah kita larang buat, jangan kita buat. Mak ayah datang suruh kita pergi sekolah. Mak ayah kata pergi sekolah, mak ayah suruh buat apa? Suruh belajar. Ada tak mak ayah kata pergi sekolah cari menantu yang baik untuk ayah? Ada? Tak ada kan? Cari menantu yang baik untuk mak. Kalau boleh kau cari yang putih-putih sikit. Kalau boleh kau cari yang gelap-gelap sikit. Tak ada? Yang tinggi-tinggi sikit. Tak ada. Yang ada suruh belajar. Belajar rajin-rajin. Belajar betul-betul. Kan? Mencapai kejayaan. Kan? Jadi itu sebabnya kita dihantar ke sekolah untuk mendapat pendidikan. Jadi makna kata, kalau kita tak dengarlah pesanan pada mak bapak, kita tak dengar pesan guru, boleh berjaya tak rasa-rasa? Tak boleh. Itu sebab dia kata datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Semuanya ada sebab. Semuanya ada sebab. Jadi kalau guru kata jangan buat, jangan buat. Guru kata, okey, pakai buku ni, kalau boleh saya nak jawapan awak mesti selang satu baris. Ikut. Dah cikgu nak macam tu. Saya nak kamu yang ni kamu highlight kan pakai pen warna lain. Ikut. Cikgu kata yang ni saya nak kamu buat dua garisan dekat bawah dia. Ikut. Sebab itu peraturan dia dah tetap. Ada sebab. Mungkin dia nak kita lebih fokus, mungkin kita lebih ingat tentang sesuatu perkara. Homework dia suruh buat, siapkan. Sebab apa? Rupa-rupanya homework tu bila kita selalu buat, kadang kita kata bosan betul lah, sikit homework. Rupa-rupanya homework yang dia bagi kat kita ni, akhirnya ada manfaatnya. Sebab apa? Sebab sampai masanya bila kita menjawab peperiksaan, rupanya lebih kurang aja dengan homework yang cikgu dah bagi tadi. Macam tu juga apa yang mak ayah kita pesan. Apa yang mak ayah kita pesan adalah untuk kehidupan kita. Jaga, berkawan dengan kawan yang baik. Belanja jangan belanja beli yang bukan-bukan. Mak ayah bagi duit untuk beli makan dekat kantin, tapi kita beli rokok atau kita beli benda yang lain daripada tu, hukumnya berdosa. Bila berdosa, kita tak dengar cakap mak ayah, maka kita belajar tak berkat. Bila tak berkat, apa benda pun yang kita belajar takkan masuk dalam kepala otak kita. Itu cakap terang. Jadi itu sebabnya amanah kena jaga. Amanah sebagai seorang pelajar, amanah terhadap mak ayah, amanah terhadap guru, amanah terhadap agama, bangsa dan negara. Kena jaga. Sebab apa? Bila kita main-main hari ni kita tak nampak. Hari ni kan, macam adik-adik semua ni kawan-kawan ni, duduk dengan kawan. Mana form 5? Form 5, okey. Form 5 ada 3 orang je. Yang lain semua tak tahulah form berapa. Baru nak angkat tangan. Kau tak faham ke apa soalan? Form 5 angkat tangan. Okey, form 5 tengok. Form 5 ni, masih banyak. Form 5 ni tak berapa hari je lagi. Bulan 2 tahun depan, kalau tengok sekarang ni dah bulan nak masuk bulan 10. 30 hari, 11, 30 hari, 50 hari, 120 hari. Tak sampai pun 150 hari lagi, 100 lebih hari je lagi, dia akan meninggalkan sekolah. Bila dia tinggalkan sekolah ni, dia melangkah keluar daripada sekolah, dia akan faham realiti hidup ni. Yang adik-adik ni yang form 1,
Form 2 rasa macam ada lambat lagi. Tak lambat. Sekejap je. Cuba ingat balik waktu meninggalkan sekolah rendah tu. Kan? Dah lah sekolah rendah sebelah je. Kan? Dia tak meninggalkan pun, dia pergi lagi kat sekolah tu. Kan? Maknanya sekejap je dah sekolah menengah dan sekejap je nak tinggalkan sekolah. Bila tinggalkan sekolah, keluar realiti. Kita ada BFF yang perempuan ni, ada BFF, best friend forever kononnya. Siap janji kita kawan bila kononnya lah, kononnya. Percaya cakap saya, bila melangkah keluar, no more BFF. Kau berjanji lah macam mana pun. Bila masuk pula universiti, mungkin pecah pula. Dia pergi UM, dia ni pergi UM, dia ni pergi UTM, dia ni pergi UKM, dia pergi UTHM, pergi pecah UITM, pecah. Masa tu dah ada BFF baru pula. Sama kita study sesama, kita kawan janji lagi. Dan akhirnya bila habis dekat universiti, bekerja. Masa tu dah lain. Kawan nak kerja bidang lain. Kita sibuk dengan kehidupan dia. Kita sibuk. Kahwin, lagi tak ada kawan. Tanyalah cikgu-cikgu yang nak kahwin ni. Dengan cikgu-cikgu pun tak kawan kadang-kadang. Dia ada grup dia. Ni grup, bilik guru ni, grup belah sini. Ni grup belah sini, ni geng ni. Dia ada satu grup. Dia situ. Sebab sampai satu tahap kita akan sedar, masa kita dah tinggal seorang, masa itulah kita nilai diri kita balik. Kenapalah dulu waktu sekolah aku tak belajar rajin-rajin? Kenapa? Saya sendiri pun bila tengok kan ada kawan-kawan ambil result PSA kan, ramai yang menyesal. Bila ambil result PSA, lah sikit lagi nak skor. Boleh rupanya, tapi dah lambat. PSA dah berlalu dah pun. Kan? Lah, sikit lagi nak skor, sikit lagi nak dapat straight A's. Masa tu menyesal dah tak guna lah. Tak guna. Itu sebab penting. Hari ni kita belajar, kalau berjaya, kita mengorak langkah kita sendiri. Tapi kalau kita gagal, tak ada siapa nak temankan kita nangis. Tak ada. Tak ada. Paling kuat pun kawan baik kita BFF tadi, kau sabarlah InsyaAllah adalah benda baik tu. Lepas tu habis, itulah. Paling lama pun setengah jam. Dah jangan nangis. Aku adakan aku kawan kau. Lepas tu seorang masuk universiti, yang seorang tu tinggal. Sebab apa? Main-main. Sebab tak belajar. Itu sebab kena belajar rajin-rajin. Sebab sampai satu tahap, kita nak bawa diri kita ke mana? Tak ada kawan-kawan pun yang boleh tolong kita nanti. Tengok kat luar ni, nak duduk dekat kawasan ni. Tengok kawasan perumahan yang ada. Tengok taman-taman perumahan baru yang naik. Berapa harga? Hanya 1.5 juta. Gila apa? Hanya 800,000 dia tu. Hanya penjodoh bilangan pun tak kena. Tanya cikgu bahasa Melayu. Sesuai ke 1.2 juta jadi hanya. Ya. Kereta berapa mahal? Semalam keluar isu dekat berita dekat apa? Keluar apa? Beras naik harga. Memang daripada dulu tak ada benda yang turun harga pun. Dan kalau kita tak belajar, kita main-main, hari ni memang ada budak lelaki, ada kawan gelak, jom kita lepak, jom kita ni, jom sokok, boleh buat. Tapi sampai satu tahap, bila keluar pada sekolah dan kita gagal, tak ada siapa nak tolong kita. Masa itulah kita menyusahkan mak ayah kita lagi. Sedangkan mak ayah kita berharap kita yang dapat ubah diri kita dan kita bantu keluarga kita sepatutnya. Jadi belajar rajin-rajin. Jadi mak ayah, ibu bapa, sayangkan anak, tangan-tangankan ni, mana mak ayah berhak menegur anak-anak. Berhak menegur anak-anak supaya daripada buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik, lebih baik menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Anak-anak bila ditegur dan dimarahi akan mudah sedar sehingga ada yang lari dari rumah. Bagaimanakah cara yang sesuai untuk mendidik anak-anak zaman sekarang? Bagaimana Ustaz? Kalau
Kalau sentap ni itu masalah keturunan. Kalau tak boleh ditegur mungkin ada lah, mak atau ayah dia tak boleh ditegur jugalah tu. Tak, sebenarnya tak. Sebenarnya dalam diri kita. Dalam diri kita. Sebenarnya kalau dah dalam bab menegur mak ayah, guru-guru pun dia dah boleh tahu dah. Dalam student ini, siapa yang kalau tegur langsung tak boleh jadi apa dah. Guru-guru, mak ayah dia dah tahu dah anak nombor 1 dia panggil macam ni, anak nombor 2 panggil macam ni, anak nombor 3 panggil macam ni, anak nombor 4 panggil macam ni, sampai anak yang ke-12. Dia tahu dah perangai ni macam mana. Contohlah kalau ramai anak, apa boleh bunyi mikrofon ni kejap meletup, kejap meletup. Buat off dulu kan. Buat off dah. Tak ada tahu apa. Jadi, makna kata, kalau kita tengok dalam hal ni, pentingnya kita kenal pasangan, kenal mak ayah. Cuba. Hello. Okey. Jadi mana kata penting macam suami isteri, mak ayah dia kena kenal pasangan. Suami kenal isteri, isteri kenal suami. Kenal anak-anak. Anak nombor 1 macam mana, nombor 2 macam mana. Kenal. Dia bukan semua. Akan ada yang sentap-sentap ni kita kena ingat. Kita yang sentap, yang dikatakan sentap sekarang ni, yang dikata cubaan 1 2. Yang dikatakan sentap sekarang ni, pelajar-pelajar dikatakan sentap, kena tegur sentap. Bagi pelajar kena letak dalam diri bersedia untuk ditegur. Seperti mana yang disebut dalam pepatah Cina. Saya tak cakap lah, saya cakap Melayu je lah. Dia kata, orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya, apa mikrofon ni? Kejap bunyi, kejap tak bunyi. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Jadi makna kata, kalau orang tegur ni satu kebaikan. Orang bukan maki, orang bukan caci, tapi orang tegur. Menegur untuk jadi lebih baik. Menegur untuk jadi lagi baik. Contohlah, macam kita belajar kan, bukan macam ni caranya. Bukan macam ni caranya. Yang ni kena buat macam ni, ni kena buat macam ni. Dari segi latihan matematik. Oh ya ke? Selama ni aku buat ni salah lah. Salah. Dia macam ni. Macam ni betul. Oh, terima kasih lah banyak. Bagus. Tapi kalau orang yang sentap, ni bukan macam ni lah. Kena macam ni. Alah kau lah. Jagalah buku kau. Sibuk dengan aku apa? Sentap. Kena tegur seminggu tu atas sekolah. Tegur betul. Badan kau berisi lah. Tu tegur juga. So kurangkanlah makan. Segala binatang ambil kat kantin. Ayam, ikan semua ambil kan? Contohlah. Jadi makna kata kita kena terima teguran. Teguran itu untuk kebaikan. Jangan kita anggap ni tegur ni tak puas hati lah ni, dengki lah ni, tak, kena positif. Itu sebabnya dalam kita dah tiga mic pakai dah. Umban lah yang lain kan. Tak elok juga. Dia memang kena pakai yang wayar kot. Yang tak ada wayar ni memang apa? Dia liar sikit. Yang bertambat ni dia okey sikit. Cubaan 1 2. Testing 1 2 3. Okey. Jadi dah lupa dah poin apa tadi. Macam itulah. Jadi mana kata, kalau bab menegur kita kena terima. Kan? Tu sebabnya disebutkan dalam satu hadis, siapa yang 40 hari berturut-turut tidak menerima apa-apa teguran dan nasihat, dia jauh pada rahmat Allah. Itu sebabnya kalau orang tegur kita tu, oh nasib baik ada orang tegur aku. Nasib baik kau cakap macam ni. Kan? Macam saya masuk pidato dengan debat dulu kan. Ada kawan-kawan tegur, cuba kau cakap cara macam ni. Kau tak boleh cakap macam ni. Cara kau ni. Dia tegur lah. Oh jadi kita improve.
Sebenarnya tujuan tu adalah untuk penambahbaikan. Penambahbaikan. Kau tak payahlah nak couple-couple ni. Tak payahlah. Cukup-cukup lah. Tak ke mana pun. Contoh, kalau kena tegurnya tu kan. So fikirlah, betul juga. Kan, duit belanja pun mak ayah bagi. Macam mana kita boleh gunakan duit yang mak ayah bagi tu bagi dekat orang lain? Kan? Bila saya sebut tu kan, mesti kau sebut nama orang lain. Kan? Kan? Salahnya tak. Kita kena ingatkan pada diri kita sendiri. Jangan lupa matlamat kita datang ke sekolah. Jangan lupa matlamat kita untuk menuntut ilmu dan untuk berjaya dalam hidup. Sebab hidup dalam dunia ni sementara. Dekat sekolah ni pun sekejap je. Sekejap je. Tiba-tiba dah habis sekolah. Tiba dah habis sekolah. Sekarang ni siapa nama? Tadi? Azril. Azril. Tingkatan apa? Tingkatan 4. Cheng Jun tingkatan berapa? Tingkatan 4 je. Kejap je. 3 jam dah tingkatan 4. Betul tak Cheng Jun? Tiba-tiba rasa macam saya lah. Macam baru semalam je tinggalkan tingkatan 5. Kan? Bila duduk macam ni rasa macam sebaya. Terasa macam tu lah. Saya tengok Cik Jun, you punya baju Melayu ni pinjam ke atau memang you beli? Pinjam. Patutlah. Tapi cantik dia pakai. Saya memang ingat yang Melayu tu ni. Yang ni nampak macam Cina sikit. Jadi makna kata dalam hidup kita ni bersedia untuk ditegur. Saya sendiri pun macam-macam dekat dalam internet, dekat dalam media sosial, macam-macam pun tegur. Itu ini ada je kan. So mana ambillah secara positif. Jangan kita ambil benda itu sebagai negatif. Sentap ni cukup mudah terasa. Bila terasa tu maknanya dia negatif. Tak boleh ditegur. Jadi mana dalam hidup bersedia untuk ditegur. Wallahu a'lam. Pakai. Ustaz, guru marah anak. Lepas tu ibu bapa sama guru. Apakah pandangan Ustaz? Guru marah anak. Lepas tu ibu bapa saman guru. Saya rasa pernah berlaku ke kat sekolah ni? Tak pernah lagi lah. Saya tak pernah. Percaya cakap saya, ini cerita sentap tadi. Kadang-kadang cikgu dia keluarkan gambar dekat dalam grup. Mak ayah pun ada dalam grup tu. Pelajar-pelajar yang tak siap homework hari ni, zap berdiri ke depan kelas, ambil gambar. Ya Allah, anak aku malam tadi elok dia main game. Tak siap kerja pun. Ada? Ya. Lepas tu telefon sekolah. Puan pengetul. Ini saya adalah ayah kepada Azril. Contoh. Bukan sebenar. Saya nampak tadi dekat dalam grup ada cikgu-cikgu postkan gambar anak saya tak siap kerja. Tak ada cara lain lagi ke? Kenapa sampai nak letak gambar dia dekat dalam grup? Cakap je lah dengan dia. Saya tak boleh terima lah keadaan ni. Saya bagi masa untuk delete gambar ni. Jangan sampai saya bawa perkara ni ke depan. Tak tahulah ke belakang, ke tepi macam mana, tak tahulah. Tapi dia kata ke depan tu, kita faham dia nak buat tindakan yang lebih serius, termasuklah tindakan saman. Dalam hal ni sebenarnya, inilah gunanya teknologi. Kenapa letakkan gambar anak tu yang tak siap kerja? Salah satunya adalah tujuannya untuk mengajar. Mengajar supaya anak tu rasa takut. Alamak, ni ayah aku pun mesti tengok ni.
Dan mak ayah tu pula, tak sangka anak aku tak siap kerja. Bila tanya, dah siap dah? Dah, ada kerja? Tak ada, semua tak ada kerja mak. Ambillah, semua settle. Rupanya anak dia dah mula menipu dah kat rumah. Dulu-dulu, zaman dululah, zaman pengetua, zaman cikgu-cikgu ni kan. Dulu kalau ada orang datang ke rumah, Kak, tadi saya nampak anak akak dia mandi sungai. Beria kan kawan-kawan dia. Ya ke? Ya Allah, makasihlah bagi tahu. Terima kasih sebab apa? Kalau tidak dia tak tahu. Balik memang double barrel. Rotan, lepas tu ambil pisau, kelang, potong telinga, sangkut dekat paku. Tak adalah. Maksudnya kena rotan lah lepas tu. Kena sebat. Kena sebat tu memang bertanda lah. Tak ada kesian. Orang dulu memang betul. Tapi bila dah kena rotan, dia belajar. Tak ada mati pun. Tapi maknanya dalam hal ni bersedia untuk ditegur. Saya sebut tadi. Ada satu kisah. Ada seorang budak tu dia balik rumah. Bodoh, cikgu ni bodoh, cikgu ni bodoh. Dia kata, mak dia kenapa? Cikgu tu bodoh. Dia kata, kenapa? Tadilah cikgu dia suruh dingin tak kursi. Semua dia punya kursi. Bodoh cikgu tu. Dia kata, lah, kenapa? La ilaha illallah. Cerita sikit. Yalah, tadi cikgu tu ni dia suruh jawab soalan. Lepas tu semua tak boleh jawab. Lepas tu tanya seorang tu tak boleh jawab. Semua kena beli tak kursi. Bodoh cikgu tu. Dia kata. Ada beberapa respon ibu bapa. Respon yang pertama, dia suruh beli atas kursi. Dia tak kenal mak kau siapa. Siaplah. Nanti mak telefon Perdana Menteri. Contoh. Anak pun rasa, mak buat tau. Itu adalah langkah pertama merosakkan anak-anak. Atau langkah kedua, dia buat perbandingan. Apa? Kau kena berdiri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Okey je. Berlawan pula dengan anak ni. Siapa lagi teruk? Tapi kaedah yang paling baik adalah yang ketiga. Iaitu tanya. Cerita yang saya cerita ni kisah benar. Bila dia kata bodoh lah. Lepas tu ayah dia cakap, dah lah tak baik cakap macam tu. Apa cakap cikgu macam tu? Yalah, cikgu tu cuba cerita dengan ayah. Apa cerita dia? Tak adalah, cikgu tanya soalan. Okey, lepas tu semua senyum. Okey, lepas tu apa jadi? Lepas tu cikgu pun pilih seorang tu. Saya tanya, suruh jawab. Lepas tu dia jawab tak? Dia tak boleh jawab. Lepas tu, bila tak boleh jawab, semua orang kena berdiri atas kursi. Macam ni. Sekarang yang nak tanya. Benda yang cikgu tanya tu, cikgu dah suruh baca belum? Ada cikgu suruh baca. Bila cikgu suruh baca? Minggu lepas. Habis Alum dah baca belum? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya Alum boleh jawab tak? Tak boleh pun. Kalau tak boleh, Alum suka berdiri seseorang kan berdiri ramai-ramai? Itu lain. Ada dapat. Tapi mesejnya sampai. Mana? Itu sebabnya jangan memenangkan. 2-3 minggu lepas tu waktu makan ayah dia tanya lagi. Cikgu dah suruh baca apa-apa tak? Dah baca dah. Dia kata, mak. Mesejnya adalah sebenarnya cikgu ni takkan tiba-tiba suruh berdiri atas kursi. Cikgu ni bukan tiba-tiba nak rotan kita. Adakah cikgu? Hari ni saya rasa saya nak rotan orang sangatlah. Tolong pilih siapa nak menyerah diri. Okey tak? Aku pun tak suka ni muka kau. Macam siap? Ada tak macam tu? Tak ada. Oh, puas hati aku dapat rotan budak hari ni. Alhamdulillah tak ada cikgu macam tu. Cikgu bukan saja-saja rotan kita, melainkan ada masalah yang ditimbulkan. Macam sekarang kan, cikgu kena geram sangat. Cikgu kenapa lah cikgu tak geram? Bila cikgu tanya tak nak jawab. Contoh okey yang belakang tu saya nak tanya tu. Saya nak tanya tengok, kenapa kau tunduk? Bila tak suruh cakap, kau cakap. Bila nak suruh cakap, kau tak nak cakap. Tu cerita cikgu geram tu. Contoh yang perempuan. Tak janganlah kan. Macam tu lah kan. Nampak tak? Itulah maksud dia. Kadang cikgu geram. Kadang ada satu tahap tu cikgu pun tak tahu kau ni faham ke tak faham. Kelas ada persoalan macam ni.
Macam koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Macam kat hospital kan. Jadi bila keluar tak faham lah cikgu tu ajar apa. Ada masalah juga. Jadi itu sebab kadang-kadang ada sebab cikgu urutan kita. Ada sebab cikgu pukul. Dan untuk mak ayah, menyaman bukan satu tindakan yang bijak, melainkan sebab-sebab tertentu. Contohnya, tindakan-tindakan yang cikgu ambil tu melampaui batas yang dibenarkan. Itu lain. Kan? Itu, tapi kebanyakan kes kadang mak ayah ni kena berdiri. Ada satu kes tu, pelajar tu datang lambat. Bila lambat dia kena duduk dekat jalan tar tu, dekat tempat kawasan pimpinan tu, adalah pula orang ambil gambar. Oh, dia nak saman, bawa lawyer datang. Sebab biarkan anak tu duduk dekat apa? Dekat tar tu. Tak sah lah. Dan sebab itu adalah satu tindakan yang benar-benarnya nak memberi hukuman supaya kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi dalam hal ni, pada pandangan saya, tindakan saman bukanlah satu tindakan yang bijak untuk semua perkara, tapi melainkan keadaan-keadaan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Soalan terakhir, bagaimana kita hendak membina hubungan baik antara guru, ibu dan apa pandangan saya? Untuk membina hubungan baik antara guru-guru, ibu bapa dan murid, sebenarnya kalau kita tengok macam pasukan bola sepak, memang bola sepak ni yang jadi penjaga gol pengetua, yang jadi pemain pertahanan guru-guru, yang main midfield ibu bapa, yang jadi striker para pelajar. Jadi kadang-kadang pengetua beritahu, pengetua sebagai penjaga gol, dia nampak dia tu cuma jaga ni, cuma jaga. Dia kata okey, guru-guru dia beritahu kat defend, bagi dekat mak ayah dulu, bagi kat mak ayah. Kadang mak ayah tak boleh nak pass kat striker, dia pass balik dekat defend, bagi kat guru. Kemudian guru hantar buat rantaran panjang terus kat striker, striker kena score. Tapi ada keadaan juga dia main total football. Total football tu maknanya dia pass kat keeper, ambil kat defend, defend pass kat midfield, midfield pass dekat cikgu balik, cikgu pass kat midfield, midfield pass kat striker, kemudian baru dia score. Midfield yang bagus menyampaikan apa yang disampaikan oleh defender sampai kepada striker. Kalau bola tak sampai kat striker, sampai bila-bila pun tak boleh score. Dan bila tak score, dia tak akan berjaya. Maknanya apa yang saya nak beritahu hari ini, semua orang kena main peranan masing-masing. Kesilapan yang berlaku kadang-kadang bila pemain pertahanan, iaitu cikgu, paskan pada mak ayah pulang balik dekat cikgu. Pandai-pandailah cikgu. Pandai-pandailah cikgu. Kadang-kadang tak semua benda boleh disampaikan oleh cikgu, mak ayah kena main peranan. Itu sebab kadang cikgu-cikgu ni, dia buat makluman dalam grup WhatsApp tu. Kepada ibu bapa, ya, pastikan anak-anak siapkan homework yang ini ya. Sebab yang ni saya akan buat penilaian pada minggu depan. Mohon kerjasama. Kadang-kadang cikgu-cikgu tak tahu mak ayah dia orang hidup lagi ke tidak. Sebab tak ada respon. Kadang-kadang tu macam ni je respon dia. Jadilah janji ada, kadang tu sampai ujung. Tak. At least ada, ni tak ada langsung. Itu sebab pentingnya mak ayah pun main peranan. Jangan ingat bila dah hantar anak ke sekolah, pandai-pandailah cikgu semua. Tak. Cikgu pun perlu sokongan daripada mak ayah. Contoh, sokongan paling simple. Saya dulu belajar, sampai rumah, arwah ayah saya, arwah abah saya tanya, ada homework? Tengok buku. Ambil beg sini. Ambil beg sampai sekolah menengah, tengok lagi beg. Dalam beg tu tengok homework. Ini pasal tak siap. Yang ni belum lagi, ni hari Jumaat ni hantar. Oh, jadi yang ni minggu depan. Ni pasal tak pergi abah saya ni. Kebetulan ada pula perlu. Oh, lupalah bang. Jangan lupa-lupa. Sign. Pengesahan ada dia chop dekat muka surat tu, kena sign ibu apa. Tak. Makna kata semakkan. Oh, mak ayah kena semak. Kena semak, jangan biarkan. Sebab tu tindakan susulan yang perlu dimainkan. Dan guru-guru pula, kalau mak ayah bertanya sesuatu, jawab je dengan jujur. Kadang-kadang bila hari report card day ni, hari 3 penjuru kan, kadang-kadang mak ayah tanya anak saya macam mana cikgu, kadang cikgu ni jawapan dia standard je.
Macam mana dengan anak saya, cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma yelah kan banyak main kan. Kalau dia usaha sikit, saya yakin dia boleh berjaya menyampak betul. Cakap je tu terang. Tu sebabnya bila anak dia buat perangai kena tangkap apa-apa, mak ayah tak percaya. Dia baik sebenarnya, dia mesti kawan dia. Cakap je tu terang. Cikgu, anak saya macam mana cikgu? Saya tengok tak ada harapan. Satu je. Cikgu cakap. Ayah pun pandang. Faham kau? Mana dia. Macam mana anak saya? Saya pun heran. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Maknanya cikgu tak tahan betul dengan perangai anak ni. Kan? Ataupun macam mana anak saya cikgu? Macam inilah, saya cerita banyak pun tak guna kan. Ni tengok, ni senarai kemungkaran yang dia lakukan pada tahun ni. Ayah ni tu, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa benda kau buat? La ilaha illallah. Mana itu semua fitnah ayah. Jadi makna kata, setiap tahun anak-anak akan jaga perangai sebab dia tahu kalau dia buat hal dia, cikgu-cikgu akan laporkan juga pada mak ayah pada hari bertemu dengan keliru apa. Sebab kalau kita tahu kelemahan-kelemahan, mak ayah tahu nak buat apa kat rumah. Mulai sekarang, no more handphone. Tak ada lagi game. Tak boleh. Macam tu. Kan? Jadi itu sepatutnya. Jadi mana kata dalam hal ni perlunya kita melihat dalam membina hubungan yang baik semua. Kadang-kadang ramai mak ayah tegur, cikgu sekarang ni tak betul. Tak payah nak sibuk pasal tu mak ayah. Pandailah, kalau cikgu-cikgu buat hal, pengetua tegur. Pengetua buat hal, PPD tegur. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri tegur. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian tegur. Kementerian buat hal, Menteri tegur. Menteri buat hal, Perdana Menteri tegur. Perdana Menteri buat hal, Yang Tuan Agong tegur. Tapi mak ayah buat hal, siapa tegur? Tak ada siapa boleh tegur. Itu sebab mainkan peranan. Mak ayah sekarang sistem kan. Tanya cikgu, cikgu ada apa-apa boleh saya bantu? Bila tahu hari PIBG, yang ramai datang ibu je, bapa tak ada. Bapa sibuk sangat. Kan? Itu sebab namanya PIBG. Kan? Dia tak sebut PBIG. Kenapa tahu Persatuan Bapa, Ibu dan Guru-Guru? Dia ibu dulu baru bapa. Sebab ibu ramai. Tengok ibu je ramai. Bapa-bapa terpilih je yang datang. Nampak tak? PIBG. Rasa nak buang aja bapa tu. Sebab bapa tak ramai. Nanti jadi pig pula. PIG je. Tak boleh pula. Iya, ramai sangat. Tu sebab ibu ni pengiktirafan dia beri tinggi. Ibu pejabat. Mana ada bapa pejabat? Ibu negeri. Bapa negeri pun tak ada. Ibu roti. Bapa roti tak ada. Ibu sawat. Pernah dengar bapa sawat? Tak ada. Ibu negara. Ini pula bapa negara kau. Tak ada. Yang ada dua-dua yang tak elok je. Ibu ayam, bapa ayam, dua-dua ada. Itu yang tak elok. Tapi yang ini, ibu pengiktirafan diberi. Tetapi nak beritahu, sebenarnya baik bapa sibuk macam mana pun kena ambil peranan. Ibu, bapa, guru-guru, adik-adik ni semua kena main peranan masing-masing. Peranan pada pelajar, tak usah risau pasal apa peranan mak ayah kita sebenarnya. Tak usah kau fikir yang tu. Peranan you all adalah untuk skor, untuk dapat yang terbaik. Dapat result periksa budak lelaki, alhamdulillah, ya Allah, syukur. Tak sabar nak masuk universiti. Tak tengok result tu, ya Allah, kenapa result aku macam ni? Terbayang yang kita main-main, terbayang yang kita gelak-gelak gitu. Dah tak ada guna dah maksud. Tu sebab kena belajar. Habis Sabtu debat tiba-tiba dekat depan ni, pengetua ni, guru-guru je tiba-tiba dekat depan ni. Tiba-tiba duduk sana, awak jadi cikgu. Tak, semua dah melalui proses ni. Dah melalui dah. Kita orang dah belajar dah. Dah belajar daripada awal. Kenapa kena belajar? Cantik teluk pantainya landai, tamat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Pergi mana-mana pun akhirnya ilmu juga orang pandang.
Nak jadi pengetua, tanya pengetua berapa sekolah dia pergi dah. Apa benda dia tak buat? Semua dia dah buat. Macam-macam sekolah belajar baik, belajar jahat, semua pergi dah. Semua dah rasa dah. Sekolah kampung, sekolah luar bandar, semua pergi dah. Saya dulu sekolah kampung, sekolah kebahasaan Paroi. Kecil je sekolah. Ya. Dan Alhamdulillah dalam sekolah tu bila keputusan UPSR, dulu ada UPSR, 2 orang yang dapat 5A. Saya dengan sahabat saya seorang lagi, dua-dua masuk Smart Labung, masuk asrama penuh. Kami orang kampung, sekolah kecil, sekolah biasa, bercita-cita nak mencipta sesuatu yang luar biasa. Macam tu you all. Kena fikirlah nak jadi somebody kan. Contoh paling senang lah, suruh fikir kan, adik-adik kan. Saya nak tanya, berapa ramai yang nak duduk rumah flat kat luar ni? Kan ada banyak flat si Sabah apa semua. Berapa ramai yang nak duduk rumah flat? Saya nak, saya cita-cita saya memang nak duduk rumah flat. Tolong katakan. Tak ada. Okey, fine. Berapa ramai yang nak duduk rumah rumah teres? Rumah bukan rumah flat tapi rumah teres. Oh, tak ada. Okey, berapa ramai yang nak duduk rumah semi-D? Semi-D ni ada kawasan tepi. Okey, 1, 2, 3. Okey, 5. Berapa ramai nak duduk rumah semi-D 2 tingkat? Dah lah semi-D 2 tingkat pula tu. Okey, 2 kali dah kau angkat tangan. Tak apa. Tak apa, okey. Berapa ramai yang nak duduk rumah banglo? Okey, berapa ramai nak duduk rumah banglo 2 tingkat? Atau 3 tingkat? Atau siap swimming pool? Yang tak angkat tangan daripada tadi, aku anggap kau nak duduk bawah jambatan. Tu je. Okay, sekarang saya ulang balik. Siapa nak duduk rumah flat angkat tangan? Pilih satu. Rumah flat angkat tangan. Rumah flat. Siapa nak duduk rumah flat ni? Seorang. Kau nak duduk rumah flat? Kau nak duduk berapa biji rumah? Satu rumah je lah. Rumah flat kat mana kau nak duduk? Tak tahu lagi. Tak usah tipu diri lah. Kedua, siapa yang nak duduk dekat rumah teres? Seorang. Siapa? Ada orang nak duduk rumah teres ni, dia malah nak kemas. Siapa nak duduk rumah teres, rumah semi-D? Semi-D? Oh, tak ada. Berapa ramai nak duduk rumah banglo? Oh, ni paling ramai. Masih ramai kan nak duduk kat jambatan Banglo 2 tingkat. Okey, itu paling ramai. Okey. Cikgu dengar Ini pengakuan daripada mereka setelah kita buat survey. Soalan kedua, siapa yang nak beli motor Demak? Angkat tangan. Motor Demak. Saya nak tanya model apa yang kau nak. Kalau kau cakap Demak tu kan, model apa yang kau nak? Demak apa kau nak? Itulah bila tanya menunduk, angkat tangan macam mandal sangat. Siapa yang nak pakai motor Chris Modernas? Tak ada. Siapa yang nak pakai Superbike? Oi, perempuan lagi ramai ya. Oi, lelaki ni teruk betul lah. Berapa ramai nak pakai Harley Davidson? Siapa yang nak pakai Vulcan Goldwing? Memang kau tak tahu lah jenis tu. Ini yang besar, yang ada gear reverse kan? Okey, berapa ramai yang nak naik kereta Azia? Saya nak sangat pakai Azia. Tak ada, okey. Berapa ramai nak pakai Myvi? Okey, adalah 2-3 orang. Berapa ramai nak pakai kereta import BMW? Berapa ramai nak pakai Mercedes Benz? Okey, berapa ramai yang nak pakai Alphard Velfire? Berapa ramai nak pakai Mustang? Berapa ramai yang nak pakai Bumblebee? Bumblebee bukan Bumblebee. Tu kau beli kedai Shuib tu. Okey, seterusnya saya nak tanya. Anak nak bagi siapa jaga? Siapa yang nak bagi mak ayah dia jaga? Jangan kan?
Siapa nak bagi mak dia jaga angkat tangan? Okey. Yang angkat tangan tadi saya nak beritahu mak kau cakap aku dah penat jaga kau. Bukan nak kau lah. Kau jagalah sendiri. Okeylah. Bagi pengasuh berapa ramai? Siapa yang nak bagi bibi? Ada maid orang gaji. Okey. Okeylah. Sekarang ni saya dah survey. Cikgu-cikgu pun dengar jawapan anak murid. Saya sebenarnya dah pernah. Saya tak bawa slide saya, tak bawa paper. Kita ambil yang paling murah sekali. Motor Demak. Tu yang budak baju kuning jawab tadi. Kau jangan, aku tak ingat kau siapa Dengan satu debat ni kau main ingatan ni kuat. Kau sampai habis kepimpunan aku boleh cari kau. Motor Demak beli dekat Singa, bayar berbulan RM150. Kereta kita ambil lah Azia, ambil lah yang 500 sebulan. Kita ambil lah, itu dah berapa dah? 600 setengah. Rumah ambil budak yang seorang tu je tadi, yang baju hijau ni. Bang, dia kita ambil lah, sewa je. Sewa rumah flat kita ambil 500. Susah nak dapat dah KKL je, sewa 500. Kita bagi 500. Dah RM1,150. RM1,150 boleh campur lagi duit minyak. Duit minyak kita letaklah RM500 untuk motor dan kereta sebulan. Memang tak cukup. Melainkan kau tolak kereta tu sampai jalan besar baru start enjin. Itu je dah berapa? Dah RM1,650. Bagi orang jaga anak, budak pakai pampers pun dah RM500 dah sekarang. Belum cerita lagi budak yang besar sikit 300 yang lain-lain keperluan tak ada. Kita tambah lagi 500. RM2,150, RM2,250. Total lebih kurang RM2,250. RM2,250 diperlukan untuk benda-benda yang kau tak nak. Benda yang paling minimum. Belum cerita Velfire, belum cerita BMW, belum cerita yang lain. Belum cerita kau nak pakai handphone mahal. Kau nak pakai handphone iPhone 15 Pro Max. Belum cerita nak pakai 1 tera gig kan. Kita belum cerita lagi nak beli barang-barang lain, baju-baju yang elok, baju-baju yang cantik. Belum cerita lagi. Belum cerita lagi nak pergi belanja makan dekat kedai yang sedap-sedap. Belum cerita lagi. Cerita beli benda yang kau tak nak saja. RM2,250. 2250 menyamai jumlah gaji permulaan bekerja dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah. Maknanya kalau duduk dekat sekolah sekarang kau tak belajar, keluar ada PSPM terus kerja, kau lupakanlah benda yang kau tak nak pun kau tak boleh beli. Tu sebab orang suruh kau belajar. Tu sebab suruh belajar. Hanya dengan ilmu je yang boleh bawa you all untuk capai apa you all nak capai. Jadi mak ayah main peranan, cikgu akan mainkan peranan. Tapi kita sebagai pelajar, tolong mainkan peranan untuk belajar rajin-rajin. Sebab sampai masa bila berjaya nanti kita yang akan menuai hasil itulah. Faham? Faham tak? Okay, Wallahualam. Jadi, apakah rumusan yang boleh Ustaz kongsikan kepada kami dan tips untuk kami menyerahkan kasih sayang? Sebagai rumusannya, kita semua kena belajar. Zaman sekarang zaman yang sangat mencabar. Barang semakin mahal. Kos sara hidup semakin meningkat. Mereka yang tidak berilmu akan kecundang dalam cabaran ini. Itu sebab kita suruh belajar. Jadilah pelajar-pelajar yang bijak, bestari, berwawasan. Jadilah pelajar bestari cemerlang, supaya sekolah bestari terbilang. Semua dah ada dari kasih. Sebab kita kena belajar rajin-rajin. Saya dulu punya menyampahnya ayat yang paling rasa nak mati lah. Bila mak kata, pergilah belajar. Mana ada macam-macam motivasi macam ni?
Mana ada? Yang jadi motivator tetap siapa? Mak kita. Apa ayat mak? Nak belajar, tak nak belajar sudah. Satu lagi ayat kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Mak kita ni cakap, belajarlah. Sebab kalau kita tak belajar, tak tahulah mana kita nak pergi. Dan satu lagi dalam belajar, adik-adik semua kena ingat dalam belajar di sekolah, satu lagi pesan. Sebab sekarang ni kementerian pun ada sebut apa? Anak baik lagi cerdik, kan? Apa maksudnya? Maksudnya nakkan kita kalau nak dapatkan ilmu, satu lagi perkara yang adik-adik semua kena ada adalah adab. Tolong jaga adab. Adab dengan orang tua, adab dengan mak ayah, adab dengan guru. Baru hidup kita berkat, baru kita boleh berjaya dalam hidup kita. Dan dalam bab kasih sayang ni, adab kena jagalah. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Tolong jaga. Sebab bila kita tak jaga adab, kita timbul satu perkataan yang mungkin yang kurang senang, menyebabkan guru sakit hati, guru terasa hati. Jadi bila guru terasa hati dengan kita, memang besar kemungkinan susah ilmu nak sampai kat kita. Bila guru tak ikhlas dengan kita dah. Itu sebab tolong jaga adab, jaga hati, ikut pesan guru. Kena ingat kena tuntut ilmu sebab disebutkan kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap lidahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Maksudnya dah tak ada kena lanyak aja. Dah buat titi jadi jambatan, kena lanyak aje lah. Tak boleh buat apa-apa dah. Itu sebabnya kena belajar. Belajar rajin-rajin. Ilmu akan bantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam.